Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Arif bin Ahmad Lutfi A189980. Hari ini kami ingin membentangkan modul teori obligasi. Kita mulakan dengan pengenalan. Ahli falsafah banyak memberi jawapan kepada persoalan apakah yang menjadikan suatu tingkah laku itu betul atau salah. Ciri-ciri yang menjadikan tingkah laku sedemikian dinamakan asas-asas obligasi. Antara jenis teori Mores, teori satu ciri tingkah laku, teori kebajikan ejen moral, teori kegunaan tingkah laku, teori kegunaan hukum, teori kesejagatan, teori menghormati sesama manusia dan teori keagamaan. Teori Mores. Moral berasal daripada perkataan Latin mores. Ia membawa maksud adat dan kebiasaan. Ia sering diamalkan oleh setiap masyarakat yang mempunyai kebiasaan tersendiri dan tingkah laku tertentu. Ia merupakan idea umum yang diterima dan menjadi pegangan sesebuah masyarakat tentang buruk atau baik sesuatu tingkah laku manusia, boleh dan tidak boleh dilakukan serta dorongan-dorongan yang membuat seseorang mengikut arah yang betul atau salah. Teori Mores juga dilihat sebagai satu corak tingkah laku yang terbina hasil daripada kepercayaan keagamaan, nilai adat dan aspirasi yang diterima oleh sesebuah masyarakat dalam menentukan buruk baik tingkah laku atau perbuatan individu dalam masyarakat. Kelebihannya, ia menerangkan aspek ikatan sosial masyarakat yang ada kepada kewajipan moral. Manakala, kelemahannya pula, ada kala juga ia tidak boleh diterima oleh ejen moral yang berpandangan luas. Jadi untuk teori ciri tingkah laku, ciri tingkah laku ialah betul dan salah tingkah laku yang ditentukan oleh tabi'i intrinsik tingkah laku. Jadi contohlah macam seseorang tu dia tanya, adakah membunuh pada 13 hari bulan ni salah? Sebenarnya dalam konteks membunuh tu sendiri dah salah. Jadi apabila dia mempersoalkan bunuh pada 13 hari bulan tu adakah salah atau tidak, memang salah walaupun dia membunuh selain pada 13 hari bulan. Teori kebajikan ejen moral dikenali sebagai agonisme etika. Ialah maksud itu teori etika normatif atau perspektif yang berpegang bahawa promosi kebaikan diri sendiri adalah selaras dengan moral. Kebajikan ejen moral yang menentukan betul atau salah tingkah laku. Ia juga teori teleological kerana asas pertimbangan adalah kebaikan yang dihasilkan juga keburukan yang sepatutnya dihindari. Bukan semua kebaikan diambil kira, tetapi hanya kebajikan ejen moral saja yang relevan. Kelebihan teori ini, ia menerangkan mengapa ejen moral perlu melakukan betul. Hai, saya Syafiq. Pada hari ini, saya akan membentangkan teori kegunaan tingkah laku. Fokus kepada suatu tingkah laku yang diperhatikan menumpukan kepada faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya satu tingkah laku, pengalaman dan pembelajaran yang membawa kepada perubahan, menentukan strategi rawatan yang sesuai untuk klien secara individu serta membuat penilaian yang teliti terhadap tingkah laku sasaran. Semua manusia dilahirkan adalah bersih dan suci dalam keadaan yang kosong. Manusia dianggap makhluk pasif dan menerima apa sahaja pengaruh persekitarannya. Sesuai diamalkan di Malaysia dalam kalangan pelajar sekolah. Teori ini dapat mengesan masalah ataupun tingkah laku pelajar yang bermasalah. Lazarus yang merupakan pengasas terapi kontemporari tingkah laku klinikal berpendapat bahawa pengamal tingkah laku boleh memasukkan ke dalam pelan rawatan mereka bagi mana-mana teknik yang berkesan untuk mengubah tingkah laku klien. Teori ini bersifat universal. Dalam bidang psikologi pendidikan, teori tingkah laku dapat mengatasi masalah pengurusan kendiri
pengurusan masa, masalah komunikasi dan sebagainya. Seterusnya adalah teori kegunaan hukum. Teori kegunaan hukum terdapat dua bahagian, iaitu baik atau buruk. Ianya perlu berpadanan dengan hukum moral yang tertentu. Antara kebaikan teori ini adalah ia dapat mengenepikan implikasi seperti yang dihadapi oleh altruism tingkah laku. Contohnya, kisah Robin Hood. Kejahatan dapat terjadi pada orang lain dan tidak hanya kerana tindakan kita, namun juga kerana sikap diam kita. Manusia juga harus bertanggungjawab atas dua jenis sikap tersebut oleh John Stuart Mill on Liberty 1859. Manakala untuk kekurangan teori ini adalah ianya tidak konsisten. Ia dapat menerima dan menolak altruism sebagai ciri penentu moral yang paling penting. Etika altruism tidak pernah menganggap serius terhadap nilai sesuatu tindakan pada dirinya sendiri dan hanya akan memperhatikan nilai sesuatu tindakan yang berada di persekitarannya. Teori kesajagatan. Immanuel Kant, betul atau salah, tingkah laku adalah berdasarkan kesajagatan maksimal moral itu. Contoh, tendang seseorang. Doktor ketuk lutut seseorang sehingga bertindak menendang doktor. Akan rasa tidak bertanggungjawab disebabkan tindakan refleksi. Berbeza dengan tendang kawan di bawah meja makan. Kekuatan teori ini memberi makna tentang tingkah laku yang betul kepada ejen moral pada setiap masa. Kekurangan teori ini tidak spesifikasikan jenis tingkah laku yang betul dan salah. Untuk teori ciri tingkah laku, ciri tingkah laku ini adalah betul atau salah bergantung kepada penghormatan yang diberikan kepada manusia itu. Ada perkara yang perlu diambil perhatian di mana mereka tidak melarang buat anggapan sebagai manusia sebagai alat. Yang dilarang anggap manusia alat sahaja. Yang kedua, setiap orang perlu dihormati sesama sendiri. Yang ketiga, kena hormat semua manusia kerana kemanusiaan, bukan kerana status dan sebagainya. Jadi kelebihan teori ini, mereka terima kedudukan istimewa manusia dalam isu moral. Tapi kelemahan dia, mereka hanya memberi perhatian kepada manusia saja, tak beri perhatian kepada benda lain. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ellen Rabiha. Saya akan bercakap tentang teori keagamaan. Teori keagamaan adalah tingkah laku yang dilakukan oleh setiap manusia yang mempunyai kepercayaan kepada agama tertentu. Ianya dilakukan setiap masa dalam kehidupan seharian mengikut kepercayaan agama itu sendiri. Ejen moral perlu bertanggungjawab pada dirinya. Ianya lebih mengenali dirinya sendiri daripada orang lain. Ejen moral lebih tahu betul atau salah berbanding dengan orang lain. Namun Tuhan lebih mengetahui dari diri manusia itu sendiri. Contohnya lah dalam agama kan, kita nak buat betul atau salah, tapi ejen moral yang lebih tahu betul atau salah berbanding orang lain. Maksudnya insting kita yang menentukan sama ada betul salah dalam agama ataupun dalam kepercayaan kita. Jadi itu adalah teori keagamaan. Terima kasih ya. Seterusnya saya akan bercakap tentang isu dalam perniagaan. Berdasarkan agama, sekumpulan ahli perniagaan mendakwa menjadi mangsa beberapa skim pelaburan dan operasi sehingga menyebabkan kerugian lebih RM10 juta. Isu dalam perniagaan ni, contohnya lah, sekumpulan ahli perniagaan ni menjadi mangsa skim pelaburan. Jadi isunya ialah dia ditipu oleh skim pelaburan itu lebih daripada RM10 juta. Jadi itulah adalah antara isu dalam perniagaan yang dikaitkan dengan topik yang kita bincangkan ini. Terima kasih ya. Kesimpulannya, pelbagai teori dikemukakan oleh manusia bagi menyelesaikan masalah moral dan etika. Di sana terdapat kelebihan dan kekurangannya yang tersendiri.
Dalam Islam, kesempurnaan moral dan etika seseorang tidak sempurna hanya sekadar bergantung kepada pemikiran manusia, bahkan ia perlu selari dengan kehendak wahyu.